السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang mulia Tuan Imam Syed Yusof selaku moderator kita pada malam ini, yang berbahagia Tuan Pengurusi Qarya dan ahli-ahli jabatan Pengurusi Qarya, Ashabul Fadilah, Tuan-Tuan Imam, pegawai masjid, yang berbahagia Datuk Haji Syamsuddin Abu Bakar, mantan kami ni semua mantan mantan pengarah JKR Negeri Pulau Pinang. Berkedah tak? Bukan Pinang. Saya silap. Mantan pengarah JKR dan juga mantan Setiausaha Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bertemu di rumah Allah Azza wa Jalla, yang inilah kali pertama saya menjejakkan kaki setelah masjid berubah wajah. Saya pun berjalan rata kan. Alhamdulillah, dan moga-moga keberadaan masjid bersama dengan kita ini menjadi ikatan hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kerana orang yang beriman, rumah keduanya adalah masjid. Ataupun kita boleh kata orang yang beriman, rumah pertamanya adalah masjid. Kerana ahabbu biqa'il ardi ila Allahi masajiduha. Kerana bumi yang paling dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla adalah masjid, dan bumi yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah aswaquha, pasar-pasarnya. Tapi kita lebih tertarik untuk tempat-tempat membeli belah berbanding untuk kita datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Dalam agama kita diajar bahawasanya di antara sifat orang yang beriman adalah orang yang senantiasa mengunjungi masjid. Dalam hadis ada menyebut, kalau kita melihat orang itu senantiasa datang ke masjid, maka saksikanlah bahawasanya ia orang beriman. Dalam hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang 7 golongan yang akan mendapat lindungan Allah Azza wa Jalla, dipayungi oleh Allah di pada mahsyar nanti, salah satunya adalah lelaki yang hatinya terikat dengan masjid. Dan keterikatan kita dengan masjid ini dapat kita lihat sebagai salah satu petunjuk bahawasanya kita dikasihi atau sebaliknya oleh Allah Azza wa Jalla. Man alif al-masjid alifahu Allah. Al-hadis fihi maqal, walakin al-ma'na sahih, iaitu barang siapa yang merasa jinak dengan masjid, barang siapa yang merasa enak dengan masjid, barang siapa yang merasa tenang dengan masjid, man alif al-masjid, barang siapa yang mesra dengan masjid, dia masuk masjid dia rasa lega, itu tanda kasih Allah Azza wa Jalla. Alifahullah, itu tanda Allah jinak dengannya, ataupun itu tanda hubungannya adalah baik dengan Allah Azza wa Jalla. Ada sebahagian yang membandingkan antara orang, sebagai riwayat yang menyebut bandingan orang mukmin dengan masjid dengan orang munafik dengan masjid. Orang mukmin dengan masjid adalah bagaikan ikan yang berada di dalam air.
Ikan duduk dalam air, dia tak mau keluar. Dia tak mau keluar lah. Ikan duduk dalam air, dia tak mau lompat keluar. Kerana kalau dia lompat keluar, dia mati. Tetapi bandingan orang munafik dengan masjid adalah bagai burung di dalam sangkar. Burung duduk dalam sangkar ni, dia duduk keliting. Keliting nak apa? Nak pergi keluar. Cari celah lah. Itu bandingannya. InsyaAllah kita jadikan diri kita sebagai orang yang memakmurkan rumah Allah Azza wa Jalla. Berfikir nak kata lain tengok masjid baru ni, kata boleh lah. Jadi sempena Ramadan kali ini, marilah kita merenung satu hadis Nabi SAW, ringkas ya tuan-tuan, tazkirah, iaitu Nabi SAW menyatakan yang bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman. Ini hadis ini dikenali sebagai hadis qudsi. Yaitu qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala kullu 'amal ibni adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi fa idza kana yawm sawmi ahadikum fala yarfath wala yaskhab fa in sabahu أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم فوالذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وللصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Yaitu yang bermaksud Allah Azza wa Jalla berfirman, kullu 'amali bani Adam lahu illa as-sawm. Kullu 'amali bani Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan anak Adam adalah untuk dirinya kecuali puasa. Puasa semata-mata untukku dan akulah yang akan memberi pahala. Ganjarannya dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat yang lain Bukhari, dalam lafaz yang sedikit ada penambahan, ia menyebut bahwasanya orang yang berpuasa ini yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ia meninggalkan makannya, minumnya dan syahwatnya kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi puasa ini satu ibadah yang amat unik kerana dia adalah sesuatu dalam bentuk meninggalkan, bukan melakukan. Dia adalah bentuk meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan kehendak ataupun sesuatu yang didorongi oleh kemahuan dan hawa nafsu. Maka meninggalkan itu sesuatu yang adalah lebih mencabar, sesuatu yang lebih menguji ketahanan dan kesabaran. Iaitu as-sawmu nisfus sabri. Puasa itu adalah separuh daripada kesabaran. Was-sabru nisful iman. Sabar itu adalah sebahagian daripada iman. Kemudian Allah berfirman lagi, wa ana ajzi bihi. Bagi orang yang berpuasa ini, Allah janjikan ganjaran yang berlipat kali ganda. Ganjaran yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa, orang yang sabar ini. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum yaumil qiyamati bighairi hisab. Hanya saja akan disempurnakan bagi orang yang sabar ganjaran mereka pada hari kiamat tanpa hisab, melimpah ruah tanpa had dan sempadan. Kita hendaklah
memberi perhatian kepada ibadah puasa kita ini, supaya ia benar-benar mendidik diri kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Imam Al-Qushairi mengatakan ada beberapa layer ataupun ada beberapa tahap kepuasaan seseorang itu. Antaranya kata beliau, pada tahap peningkatan kerohanian seseorang itu, puasanya juga bersama dengan peningkatan yang berlaku dalam dirinya. Jadi umpamanya kata beliau, saumun nafsi anil mukhalafat. Puasa nafsu itu adalah menahan nafsu daripada al-mukhalafat, daripada perkara-perkara yang bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kenalah mempuasakan nafsu kita. Wasawmul qalbi anil afat, dan puasa hati. Jadi kita dah melepasi tahap nafsu itu, kita masuk jadi orang yang ada hati. Orang yang ada hati ini, sawmul qalbi anil afat, menjaga hati daripada penyakit-penyakit hati. Sombongnya, besar dirinya, sangka buruknya, cinta dunianya, cinta pangkatnya, cinta kedudukannya, tidak qanaahnya, tidak sabarnya, tidak bersyukurnya. Jadi kita kena puasa yang itu disebut sebagai puasa hati. Wasawmur ruhi, dan puasa ruh itu anil musakanah. Berpuasa ruh artinya tidak memberi dalam ruh kita ini, dalam roh-roh yang ada dalam jiwa kita ini, selain daripada kasih sayang kepada Allah dan Rasul, kecintaan kepada agama, fokus untuk memberi khidmat, mentaati Allah Azza wa Jalla, untuk melaksanakan perintah Allah, untuk memberi segala-galanya untuk agama Allah, kasih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling tinggi yaitu kasih sayang kepada Allah Azza wa Jalla. Saumur ruhi anil musakanah. Biar ruh kita ini tidak bertenggek di tempat-tempat yang lain. Tidak berada di kereta, tak berada di rumah, tak berada di bank, tak berada di benda tu ada, tapi ruh kita tidak bertenggek di situ. Kita bertenggek pada iman, kita bertenggek pada Islam, kita bertenggek pada takwa, kita bertenggek kepada amal saleh, kita bertenggek kepada untuk merebut sesuatu yang ada pada Allah Azza wa Jalla. Saumur ruhi anil musakanah. Dan yang paling tinggi sekali adalah saumur sirri. Puasa sir, jiwa halus seseorang adalah anil mulahadhah. Anil mulahadhah artinya tidak ada lagi kita nak kelim, tidak ada lagi kita nak pandang, tidak ada lagi kita nak tertengok, kita nak tertarik kecuali kepada Allah. Anil mulahadhah. Jadi tidak ada mulahadhah yang lain dalam hidup ini. Sampai masa aku kan dah kerja pencin dia saya ni, esok lusa dah mati lah, busuk tak macam ni kan. Jadi kita saumu ar-ruhi, saumu as-sirri anil mulahadhah. Jadi kadang-kadang kita ni terperhati juga kan, terperhati tu teringin kan. Jadi buka puasa makan apa? Makan takkan roti john lagi, toto orang pun kan. Kita buka puasa makan untuk tengok roti john, teringin sikit kan. Budak-budak makan tengok roti john, tengok apa lagi? Tengok dangai zaman kita lah, tengok dangai, teringin dangai. Yang tu pula apa kita parti tengok teringin. Okay. Dunia.
Jadi dalam kerohanian kita, kita kena tumpukan kepada Allah Azza wa Jalla kehendak, qasad, niat, tumpuan yang nak kita rebutkan adalah kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita nak tengok, hanya tengok sahaja, tidak dalam bentuk pandangan yang menarik hati dan jiwa. Tuan, kemudian Allah kata as-sawmu junnah. Puasa itu adalah binting, risai. Dalam hadis ini Allah mengajar kita mesti ada kesan puasa dalam hidup seseorang. Maka Allah kata, apabila seseorang kamu berpuasa, fala yarfas, jangan cakap lolak. Yarfas, cakap lolak. Cakap tiada kena apa tu, tak boleh. Itu tanda tak ada kesan puasa. Wala yaskhab, jangan duduk-duduk bertengkar. Kalau ada orang sabahu atau qatalahu, kalau ada orang sabahu ahadun, mai duk herdik dia, mai duk kutuk dia, mai duk cerca dia, ataupun orang tu ajak lawan dengan dia berkata inni shaim, aku puasa. Inni shaim, inni shaim. Dua kali. Sekali dia kata kat diri dia, inni shaim, aku puasa. Inni shaim, dia kata kat lawan dia, inni shaim, aku puasa. Kalau aku tak puasa, hang boleh buat. Faham betul ke? Jadi inni shaim mengajar kita kepuasaan kita itu menjadi pendinding daripada kita melakukan kejahatan, dan dia membentuk etika, behavior, dia membentuk tingkah laku orang berpuasa. Tingkah laku orang berpuasa, orang yang nafsu dia berpuasa, orang yang hati dia berpuasa, orang yang ruh dia berpuasa, orang yang sir dia berpuasa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi kata, demi Muhammad, yang sabda baginda, demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada di dalam genggamannya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum pada Allah Azza wa Jalla daripada haruman kasturi di akhirat. Dan bagi orang yang berpuasa dua kegembiraan. Yang pertama, gembira ketika ia berbuka. Buka puasa jadi sonok. Tak. Tak puasa. Oh, nasi kambing. Oh, tahu ni nasi kambing. Oh, kat kita memang nak pergi pasembur ya. Ni, nasi kambing. Sonok lah kan. Bagi orang berpuasa, dua kegembiraan. Pertama, ketika dia berbuka, gembira kerana berjaya mentaati perintah Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, gembira yang paling hebat sekali, iaitu ketika dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Itulah kot untuk saya tazkirahkan diri saya dan kita semua pada malam ini. Saya mengambil kesempatan di sini mengucapkan selamat meneruskan berpuasa, dan semoga Allah kurniakan kepada kita Lailatul Qadar, dan semoga Allah Azza wa Jalla sampaikan kita kepada penghujung Ramadan ini dalam keadaan kita diberi keampunan oleh Allah Azza wa Jalla. Sekian dahulu, aqul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.